KPM. Lamanya tunggu. Janji pukul 8. Sekarang dah pukul 8.30. Mana Hanif ni? Hai, kita dah lambat dah ni. Sekarang ni dah pukul 8.30. Cikgu. Oh, Ya. Cikgu, minta maaf. Awak Saya daripada lambat, mana? Cikgu. Tak, saya tadi ada sikit hal di rumah, Cikgu. Saya lambat. Minta maaf sangat, Cikgu. Tak apalah, kita dah lambat ni. Kita dah lambat nak masuk ke Zoom ini. Jom, jom. Baik, Cikgu. Saya ikut. Kura-kura dalam perahu. Kenapa buat-buat tak tahu ni dengan saya kat sini? Kemain dia tak. Tak adalah. Saja tak ada pun kura-kura dalam perahu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang menonton Didik TV KPM. Sama-sama kita dalam slot yang begitu menarik, iaitu tahap 2. Dan mata pelajaran yang sama-sama kita nak belajar hari ini ialah pendidikan khas sains sosial dan alam sekitar. Nama saya Hanif Sean. Dan kita juga sudah tonton siapakah guru kita tadi. Tentunya kita ada Cikgu Fah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Hanif, apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Sihat. Ya, saya rasa kita ada juga banyak binatang di sini, Cikgu. Saya tak sabar-sabar nak jumpa ni dalam zoo ni kan. Dan tentunya kita juga ada juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Fatih. Assalamualaikum, Cikgu Fatih. Cikgu Fatih sihat hari ini? Oh, Cikgu Fatih pun saya rasa dah bersemangat bersama-sama kita dengan murid-murid nak masuk dalam zoo ya hari ini, Cikgu Fah. Ya, betul. Tapi kita akan mulakan dengan untuk tajuk hari inilah. Kita akan pergi kepada tajuk haiwan ternakan dan juga haiwan peliharaan. Jadi untuk yang pertama ini kita akan melawat ke kawasan haiwan ternakan. Oh, menarik, Cikgu. Kita tengok apa haiwan ternakan yang ada ya. Ya, betul tu. Apa yang ada tu, Cikgu? Apa jenis haiwan yang kita akan perhatikan untuk bahagian haiwan ternakan ini? Sebelum tu saya nak tanya kepada Hanif, apakah yang dimaksudkan dengan haiwan ternakan? Haiwan ternakan. Saya rasa haiwan ternakan berasal dari perkataan ternak, haiwan yang kita jaga ke, Cikgu? Haiwan yang kita jaga ya. Jaga. Bukan haiwan liar. Bukan haiwan liar. Okey, tak apa. Nanti kita tengok kepada slide yang cikgu sediakan ini. Okey, haiwan ternakan adalah haiwan yang dipelihara untuk dijadikan sumber makanan kepada manusia. Maksudnya haiwan yang diternak dan dijadikan sumber makanan yang dapat memberi faedah kepada manusia. Jadi, kita nak pergi kepada contoh-contoh haiwan. Tetapi boleh tak saya nak suruh Hanif teka apakah bunyi haiwan ini? Oh, kita nak dengar bunyi haiwan ke, Cikgu? Ya, okey. Murid-murid dengar betul-betul tau. Apa yang pertama ni, Cikgu? Okey, kita dengar bunyi yang pertama. Bunyi apakah itu? Ni saya pernah dengar ni, Cikgu. Macam bunyi lembu ya. Macam tu, Cikgu. Okey, kita lihat apakah bunyi haiwan tersebut. Okey, tadi kita dah dengar bunyi yang pertama. Okey, ini adalah lembu. Tepat sekali. Okey. Haiwan lembu ini, apakah sumber makanan yang kita boleh dapat daripada lembu? Saya rasa boleh dapat daging, Cikgu. Boleh juga mendapat susu susu lembu. Ya, jadi untuk lembu, sumber makanan yang kita boleh dapat daripada lembu adalah daging dan juga susu. Okey, selain daripada daging dan susu, ia adalah boleh membantu pekerjaan manusia dari segi pengangkutan juga. Contohnya seperti di ladang-ladang, Cikgu. Lembu boleh tolong tarik untuk nak bentuk batas Bentuk batas. Okey, kalau pernah naik kereta lembu? Kereta lembu. Pernah juga. Zaman dahulu memang kereta lembu menjadi kenderaan kepada orang zaman dahulu untuk pergi ke satu tempat. Okey, jom kita dengar bunyi yang kedua. Dengar betul-betul murid-murid kat rumah. Saya tahu ni. Ini seperti bunyi kambing. Bunyi kambing? Bunyi kambing je. Mari kita lihat. Betul tak jawapan dia? Tepat sekali. Ini adalah bunyi kambing. Jadi Hanif, kalau kambing, sumber makanan yang kita boleh dapat daripada kambing?
Sate kambing, cikgu. Sate kambing. Maknanya daging kambing. Ya, betul. Daging kambing. Kita masak dia jadi sate kambing. Selain daripada itu? Saya rasa susu kambing pun ada juga. Boleh minum, boleh buat sabun. Betul. Susu kambing. Okey, kalau kambing, kita nak ternak di kawasan mana? Macam mana tu? Minta maaf. Kalau kambing, kita nak ternak di kawasan mana? Saya rasa kambing, saya bukan selalu nampak lah, yang saya tahu juga saya nampak kambing di gunung-gunung, di bukit-bukit. Adakah di situ tempat ternakan ni, cikgu? Kalau kita nak ternak dia, kita boleh ternak di dalam kandang. Dalam kandang. Mudah saja. Okey, jadi kita cuba teka bunyi yang seterusnya. Okey, apakah itu? Ini saya selalu dengar dekat kampung-kampung dulu, cikgu. Kadang-kadang kalau dah pagi-pagi, ni bunyi ayam. Ayam berkokok. Okey, baik. Kita lihat jawapannya betul ke salah. Ya, betul. Ayam. Okey, sumber makanan yang kita boleh dapat daripada ayam? Oh, ni boleh buat sate ayam juga, cikgu. Sate ayam. Daging ayam tu boleh. Daging ayam dan juga telur. Ya, telur. Haiwan ayam ini senang dipelihara dan senang dibiakkan juga sebab dalam seminggu ia boleh menetas 4 hingga 7 biji telur. 4 hingga 7 biji telur. Ya, dalam masa seminggu. Okey. Seterusnya kita dengar bunyi haiwan yang lain. Dengar betul-betul. Oh, ini saya tak dapat. Saya tak pasti juga. Saya tak pasti juga. Okey, kita lihat apakah jawapan dia. Ini bunyi arnab. Okey, arnab ni dia punya sumber yang kita boleh dapat sumber makanan daripada daging dia. Pernah makan sate arnab? Tadi sebut sate kambing, sate ayam. Sate arnab pernah makan? Sate arnab tak pernah pula, cikgu. Nanti kita cuba ya. Okey, seterusnya, bunyi yang seterusnya. Ni saya boleh buat gaya lagi, cikgu. Macam ni lah, cikgu. Bunyi itik. Bunyi itik je. Okey, kita lihat jawapannya. Ya, tepat sekali bunyi itik. Okey, apa yang kita boleh dapat sumber makanan daripada itik? Telur, cikgu. Dan juga daging itik. Ya, daging. Pernah makan itik salai? Dia salai masak lemak cili api? Teringin ada, cikgu, tentunya. Okey, dan telur itik. Okey, telur itik juga kita selalu gunakan untuk membuat telur masin. Okey, jadi Hanif dah tahu contoh-contoh haiwan ternakan. Jadi cikgu nak Hanif tampalkan kad jawapan yang sedia ada untuk ciri-ciri haiwan ternakan. Sebenarnya sepanjang kita berborak tentang contoh-contoh haiwan tadi, kita dah pun menyebut ciri-ciri haiwan ternakan. Baiklah, okey, cuba pilih. Baiklah, ciri-ciri haiwan ternakan, cikgu. Saya ada di sini sesuai diternak di dalam reban, kandang, kolam atau kawasan berumput. Saya juga ada di sini mengatakan dapat membantu pekerjaan manusia. Saya ingat itu haiwan ternakan. Dan juga mudah dipelihara dan dibiakkan. Betul ke jawapan saya ni, cikgu semua? Okey, mari kita lihat betul ke tidak apa yang ditampal oleh Hanif sebentar tadi. Ini adalah ciri-ciri haiwan ternakan. Yang pertama, mudah dipelihara dan dibiakkan. Ada tak jawapan, Hanif? Ada, cikgu, di sini. Ada, okey, betul. Yang kedua, dapat membantu pekerjaan manusia. Ada? Ada juga. Okey, betul. Dan yang ketiga, sesuai diternak di dalam reban, kandang, kolam atau kawasan berumput. Cikgu, saya rasa saya dapat ketiga-tiga jawapan betul. Apakah cikgu boleh berikan markah pada saya, cikgu? Okey, markah dia adalah ganjaran nama-nama yang ada di atas meja. Jadi, Hanif boleh pilih 2 nama-nama yang Hanif suka untuk tampalkan di gambar pokok tersebut. Baiklah, sambil saya tampal di sini, murid-murid di rumah juga mesti nak belajar lagi kan. Pastikan jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2 dalam mata pelajaran Pendidikan Khas, Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Bersama saya ialah Cikgu Fah. Dan Cikgu Fah, topik yang kita bincangkan hari ini mengenai haiwan ternakan dan haiwan peliharaan. Ya, dalam segmen ini kita memberikan fokus kepada haiwan peliharaan. Betul tu. Kita akan pergi ke kawasan haiwan peliharaan. Menarik tu, Cikgu. Okey, sekarang ni ada yang dekat depan Hanif ni. Ini adalah contoh-contoh haiwan peliharaan. Okey, boleh lihat ya. Okey, yang pertama itu haiwan apa? Yang ini ke, Cikgu? Yang ini saya rasa ini kura-kura ni, Cikgu, ya? Ya, betul. Kura-kura. Okey, haiwan peliharaan ini, apa yang Hanif tahu tentang haiwan peliharaan? Haiwan peliharaan ni saya pelihara dalam rumah, Cikgu. Dari rumah? Saya pelihara dalam rumah. Okey, itu yang Hanif fahamlah. Jadi kita lihat apakah itu haiwan peliharaan. Okey, haiwan peliharaan ialah haiwan jinak yang dipelihara sebagai hobi. Okey, yang kat depan ni, dekat hadapan Hanif ni semuanya jinak. Okey, boleh dipegang, boleh dibelai. Tadi Hanif dah sebut yang pertama tadi. Kura-kura, Cikgu? Ya, kura-kura, betul. Yang saya nampak di sana ada hamster pula. Ya, ada hamster. Okey, tadi kura-kura kita nak pelihara dia di dalam apa tu? Saya rasa dalam akuarium seperti ini, Ya, dalam akuarium kecil, mudah saja. Tak perlu kawasan yang besar untuk kita pelihara. Dalam kawasan rumah saja pun boleh. Okey, begitu juga dengan hamster, hamster, ya. Hamster ni dia mudah dibelai dan manja. Jadi pernah pegang? Pernah belai? Saya rasa saya pernah, Cikgu. Pernah, ya. Okey, jadi hamster ni pun kita boleh pelihara je di dalam sangkar, di kawasan rumah juga. Okey, yang lagi satu, Hanif? Yang kat depan tu, dia sedang berehat agaknya. Dia macam begitu comel dia duduk di situ, Cikgu. Seekor kucing. Ya, seekor kucing. Kucing ini adalah kucing kesayangan cikgu yang bernama Roy. Nama Roy. Baiklah, Cikgu. Cikgu, saya tanya-tanya juga, apakah ciri-ciri haiwan peliharaan kalau begitu? Okey, ciri-ciri haiwan peliharaan tadi kita dah sebut. Boleh tak cuba Hanif pilih dan tampal? Baik, saya nampak di sini sesuai dipelihara di dalam sangkar atau akuarium, macam kura-kura tadi. Dan juga di sini ada mengatakan, Cikgu, mudah dipelihara. Macam Abang Roy kita kat depan tu, saya rasa mudah dipelihara, nak jaga dia tu. Sebab dia duduk senyap je, baik-baik. Ya, betul tu. Oh, ni tentunya, Cikgu. Manja dan suka dibelai. Saya tahu hamster pun kadang-kadang manja. Kucing pun manja, ya? Ya, betul tu. Manja dan suka dibelai. Betul ke, Cikgu, jawapan saya ni? Okey, tadi ada tak cikgu sebut manja dan suka dibelai? Saya rasa Cikgu tak ada ada sebut tadi. Ada juga sebut pasal kucing Roy. Ya, kucing Roy ni memang cikgu suka pegang dia, belai dia. Okey, yang kedua tadi mudah dipelihara. Okey, mudah dipelihara maksudnya dia boleh dipelihara di dalam kawasan rumah saja. Tak perlu kawasan yang besar. Sediakan makan, minum dan tempat tinggal. Okey, yang ketiga tadi kita naik yang ke atas sekali, sesuai dipelihara di dalam sangkar atau akuarium. Itu yang Hanif dah sebutkan tadi. Itu adalah ciri-ciri haiwan peliharaan. Oh, menarik, Cikgu. Maka jawapan saya ni betul, Cikgu? Ya, semua betul. Semua betul, Cikgu. Ya, betul. Saya dapatkan ganjaran, Cikgu. Ganjaran rama-rama ni. Boleh. Dua saja. Dua saja boleh dipilih untuk dilekatkan di gambar pokok tersebut. Dah makin banyak dah rama-rama di gambar pokok ni. Cikgu, saya perhatikan selain daripada kucing ataupun kura-kura ataupun hamster, apa contoh lagi haiwan peliharaan, Cikgu? Okey, mari kita lihat. Okey, contohnya burung. Burung adalah salah satu haiwan peliharaan. Jadi kita boleh pelihara ini di dalam apa? Dalam sangkar, ya, Cikgu? Ya, betul. Kalau kita pelihara dia tak letak dalam sangkar, dia boleh terbang. Dia bukan jadi haiwan peliharaan. Okey, yang keduanya, selain daripada burung, ikan. Ya, betul. Kadang-kadang orang suka bela, ada yang macam ikan laga, ya, Cikgu. Ikan koi. Ya, ikan koi. Betul. Ikan koi. Betul tu. Okey, cikgu nak tanya Hanif. Apakah haiwan kesukaan Hanif untuk dipelihara? Macam saya suka kucing. Macam Roy di depan sana. Ya, kucing. Sebenarnya saya pernah bela kucing. Saya pernah bela kura-kura masa saya kecil dulu. Oh, ya ke? Okey, jadi untuk kali ini,
haiwan-haiwan peliharaan ini adalah haiwan-haiwan yang memang mudah dipelihara dan jinak. Baiklah, cikgu, itu sangat menarik. Murid-murid di rumah kena ingat je, haiwan-haiwan ini mudah dipelihara, jinak, manja dan suka dibelai. Sekarang kita akan berehat sebentar tau, sebab saya nak pergi main dengan Roy kejap. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 2 dan mata pelajaran yang kita belajar begitu menarik tentunya ialah pendidikan khas, pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Bersama saya ialah Cikgu Fah. Cikgu Fah, Ya, kita Hanif. nak tengok ada binatang lain ke kita nak tengok ni cikgu? Saya nampak ada ikan depan saya ni cikgu. Ini adalah bahan-bahan ataupun peralatan yang kita akan buat aktiviti bersama. Aktiviti apa ni cikgu? Okey, jom kita lihat. Okey, kita akan menghasilkan akuarium ikan. Okey. Dan kita lihat bahan-bahan dan alatan yang kita pakai. Yang pertama, kita gunakan balang terpakai. Okey, yang kedua, kita akan gunakan hiasan dalam akuarium. Okey, yang ketiga, kita akan gunakan air mineral untuk diisi dalam balang nanti. Okey, yang keempat, ikan. Mesti ada. Ya, mesti ada ikan. Kalau tidak, tak cantiklah akuarium kita. Okey, yang seterusnya, makanan ikan. Kalau tak ada makanan, ikan tak boleh Hidup cikgu. Betul tu. Okey, jadi Hanif dah ready untuk kita mulakan? Saya dah sedia cikgu-cikgu. Ikan apa yang kita ada ni cikgu sekarang? Okey, yang ini adalah ikan laga. Macam ikan bawal, ikan kembung tak boleh lah cikgu ya? Tak boleh nanti. Murid pilih ikan yang betul Ya, betul. Okey, yang ni adalah bahan-bahan yang dah saya sebutkan tadi. Jadi kita boleh buka lah. Untuk yang pertama, okey, Hanif boleh hias dulu. Boleh letak je cikgu. Saya nampak macam ada pokok di sini cikgu Ya, boleh hias dulu. Okey, dalam balang yang kita sediakan ni. Baik cikgu. Saya boleh susun cikgu dalam ni Boleh. Susun secukup rasa mengikut hati saya. Cantik, ada pokok warna hijau, pokok warna merah jambu. Kalau macam cikgu nak letak yang ini dulu. Oh, cikgu letak pasir le? Ya, tak pasir dulu. Kita letak dia punya bawah dulu ya. Oh, cikgu letak pasir dulu. Letak Baiklah. pasir dulu. Ikut langkah yang betul Kita nak cepat-cepat ni. Kita letak pasir dulu. Jangan letak pokok lagi. Hanif. Nanti pokok tu tenggelam dengan pasir pula. Pokok tenggelam dengan pasir. Saya keluarkan balik pokok. Masuk pasir dulu. Ya, langkah-langkah tu penting. Saya boleh tuang semua ke cikgu? Boleh. Tuang semua Murid-murid kat rumah kalau buat ni jaga-jaga, jangan pula tertumpah pasir dekat mana-mana. Berasap dah kita. Ya, betul. Okey. Seterusnya kita ambil batu-batu kecil ni. Bolehlah ambil berapa banyak yang Hanif nak letakkan dalam kita punya balang ni. Baik, batu-batu ni pun saya rasa boleh guna batu-batu yang kita nampak ke cikgu? Kita boleh kutip? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh dia masuk. Yang saya paling suka sebab boleh guna balang yang terguna, maka kita tak bazir kalau ada kuih-kuih raya ke. Ya. Baik, saya susun batu. Yang ini pun saya ambil balang kuih saya. Balang kuih raya, kuih makmur ya cikgu. Kuih makmur. Saya suka betul kuih makmur. Baiklah. Okey, sudah? Dah cikgu, macam betul-betul dasar laut di sini. Baik, seterusnya cikgu. Seterusnya, okey, kita boleh ambil hiasan yang warna-warni ini. Ni batu-batu kristal. Untuk nampakkan kita punya balang kita nampak menarik dengan warna-warni. Kita boleh letakkan batu kristal ni lah. Cantik betul batu kristal ni cikgu. Saya rasa kalau ada pancaran cahaya ni, letak bawah cahaya dia akan terpantul cahaya tengah macam-macam warna di sini. Boleh, kita boleh letakkan tambahan lampu nanti. Tambahan lampu. Baik, saya akan saya susun tak bawa lah. kristal ni bagi kemas dan cantik.
Cikgu pilih lagi cantik dari saya. Saya akan cuba lagi cantik di sini. Boleh, tak ada masalah. Baiklah cikgu, saya rasa cukup. Kalau lebih-lebih nanti ikan tak ada tempat nak berenang. Baik, seterusnya cikgu. Yang terakhir barulah kita susun yang ini. Pokok. Pokok. Ikut urutan tau murid-murid. Tadi abang masukkan pokok dulu, rupanya pokok yang terakhir. Ya, kita susun pasir dulu, letak batu, letak kristal-kristal impian. Kemudian kita letak pokok kita di sini. Nak letak satu boleh, Hanif. Nak letak dua pun boleh. Baik, bergantung kepada hiasan Hanif lah. Mengikut cita rasa saya. Ya, betul. Nampak cantik dah tu. Terima kasih cikgu. Seterusnya cikgu. Seterusnya kita ambil air untuk kita tuangkan dalam balang kita. Saya ambil air, saya tuangkan dalam. Tuang perlahan ya. Tuang air dulu, jangan tuang ikan. Sampai banyak mana cikgu kita nak tuang air ni? Jangan terlalu penuh, agak-agak separuh saja pun boleh. Separuh balang. Separuh balang ataupun 3/4 daripada isi balang inilah. 3/4 dari isi balang Jadi cikgu letak satu botol. Satu botol kecil, botol penuh ni. Okey, cikgu nak tambah sikit lah. Tambah sikit. Okey. Baik. Seterusnya cikgu ada tambah lagi. Saya akan ikut cikgu nak sedikit. tambah sikit. Sampai agak-agak ada garisan ni kan? Tu pun boleh. Sampai garisan tu ya cikgu? Baiklah, saya akan cuba sampai garisan. Garisan ni di sini. Okey. Jadi, sudah Hanif? Selesai? Ya cikgu. Okey, seterusnya kita akan masukkan yang terakhir adalah ikan. Baik, termasukkan ikan ni kena masuk kita. perlahan-lahan, takut dia terkejut. Masukkan perlahan-lahan tau. Macam kita lah, kita nak orang kalau bercakap kita lemah lembut, bersopan santun ni cikgu. Ya, betul tu Hanif. Okey, cikgu cuba masuk perlahan-lahan ni. Baik, perlahan-lahan cikgu. Ya. Saya pun nak cuba buka dulu. Okey, cuba. Boleh buka Hanif? Boleh cikgu, insya-Allah. Cikgu dah masukkan ikan tadi situ. Dia dah masuk. Itu dia. Okey, kita tengok Hanif pula macam mana. Masukkan saya punya ikan. Ikan. Silalah berenang masuk. Cikgu diikut tak cikgu? Diikut. Diikut tak? Pelan-pelan dengan lemah lembut. Dah masuk dah cikgu ikan saya. Dah. Selamat datang ke rumah baru. Rumah baru ikan. Okey, mari kita lihat Hanif punya dengan cikgu punya akuarium ikan. Menarik tu cikgu. Cikgu, dengan hiasan saya, dengan bersopan santunnya saya tuang ikan tadi, cikgu boleh bagikan markah untuk saya cikgu. Boleh, sebab Hanif dah hias akuarium ikan sangat cantik dan ikan pun selesa duduk di dalam balang tersebut. Jadi cikgu bagikan 2 lagi pelekat rama-rama untuk ditampal di gambar tersebut. 2 lagi pelekat rama-rama cikgu. Sambil saya tampal rama-rama di bunga ni cikgu. Cikgu boleh kita dapatkan rumusan apa yang sama-sama kita belajar hari ini? Okey, yang kita belajar hari ini, apa yang kita dapat, kita boleh mengetahui contoh-contoh haiwan ternakan dan juga haiwan peliharaan. Kemudian kita boleh mengetahui mengenal pasti ciri-ciri apa itu yang dinamakan haiwan ternakan dan juga haiwan peliharaan. Dan kemudian kita boleh menghasilkan akuarium ikan sendiri. Menarik tu cikgu. Bukan sahaja kita sudah belajar tu, kita boleh juga ada ilmu praktikal di sini. Baik cikgu, apakah prestasi keseluruhan saya cikgu hari ini? Prestasi, kalau kita lihat dekat situ, nampak tak? Dah penuh pun nama-nama di pokok. Jadi nama-nama sukalah dia duduk dia hinggap di bunga-bunga tu. Betul, jadi cikgu. macam itulah prestasi Hanif untuk hari ini. Ada 6 rama-rama di pokok yang cantik ya cikgu. Cikgu, saya pasti murid-murid kat rumah dia tanya, alamak saya nak belajar lagi. Saya nak cari lagi ilmu dekat mana cikgu? Mereka boleh cari bahan rujukan yang lebih lanjut. Okey, mereka boleh cari bahan rujukan di Portal Delima. Portal Delima. Murid-murid sila ke Portal Delima, tentunya nak belajar lebih lanjut. Semua saya dengar tadi cikgu dia cakap kami nak jadi murid cemerlang. Betul tu. Pergi ke Portal Delima, belajar dengan lebih lanjut, dan dengan itu juga kita sudah sampai ke penghujung rancangan hari ini. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Fah atas segala ilmu kerana membawa kita ke zoo hari ini ya. Dan tentunya dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Fatih. Terima kasih banyak-banyak juga Cikgu Fatih. Dan kepada murid-murid di rumah, ingat tahu, banyak lagi benda nak belajar. Teruskan pembelajaran anda dan sentiasa bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jom kita tengok binatang. Rasanya